topik baru, Ghazwah Mu'tah. Ya. Ghazwah Mu'tah, muka surat 547. Ghazwah Mu'tah meletus pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Jamadil Awal 8 Hijrah. Pendek kata, pembukaan Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijrah tu, dia menyempurnakan kemuncak kepada perjuangan Nabi SAW yang sebelum-sebelum tu. Jadi sebab itulah adanya peperangan Khaybar, menentang Yahudi, settle dulu Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hajah Salwa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada pada puasa yang ke-7 hari ini, kan? Jam celik dah 7 hari berpuasa. Jadi syukurlah muslimin muslimat sekalian. Syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan kita pandang ayat ini hanya dari sudut material, dapat bonus, dapat untung ke, kan? Contohnya, la in syakartum la azidannakum, kan? Sebenarnya kita ni dalam PKP lagi, kan? Tapi tahun lepas bukan main lagi, dalam keadaan PKP Ramadan tak dapat bertarawih, rasa seperti kecewa sangat, kan? Jadi disitulah tahun ni kita dapat, walaupun tak penuh, ya. Ada satu surau dekat Seksyen 7 tu, surau apa nama dah, yang 2 tingkat tu, kan? Untuk solat Jumaat, pengurusi dia terpaksa merayu pada JAIS, ditunjuk plan dan sebagainya, akhirnya dapatlah 450 orang. Kalau tidak, pengurusi bukan main lagi. Ustaz Muhammad Haji Yusof, bekas pensyarah UiTM, dia kata, kalau tidak datang surat macam-macam, kami tak solat Jumaat, pengurusi bertanggungjawab. Jadi, kan, dia alhamdulillah lah, dengan penjarakan bolehlah 450. Tu pun ada surat lagi, tapi okeylah sikit. Kalau ikutkan kebenaran asal, 250 sahaja yang JAIS benarkan untuk surat tersebut lah, kan. Jadi suasana ini kita kena syukur. Kita kena syukur yang sebenar-benarnya, dan kita rasa nikmat beribadah tahun ini kerana dapat bertarawih seperti mana tahun-tahun sebelumnya berbanding tahun lepas. Sebab apa? Sebab kalau tidak syukur, maka Allah Ta'ala tarik balik, kan? Dan negeri saya PKP semula. Tak sebenar-benar. Negeri yang paling rendah pada asalnya, negeri Kelantan, negeri asal saya. Tak boleh sebut negeri saya, marah orang Selangor, kan? Maknanya tak rasa duduk di Selangor tu. Dah 30 tahun duduk Selangor, kan? Negeri asal saya PKP balik, bermakna prosedur standard untuk surau pun balik asal, balik PKP. Bayangkan. Jadi supaya tempat-tempat lain tak kena PKP, ya, dan punca PKP itu tak lain tak bukan ialah apa? Wabak. Doa sungguh-sungguh dalam solat tarawih tu, doa sungguh-sungguh supaya tidak melanda, dan tempat-tempat yang dilanda pun reduce balik, supaya kita dapat beribadah dengan selesa, dengan tenang balik. Ini yang saya di mana-mana pun dalam bulan Ramadan ini, saya nak mulakan kuliah saya di tempat biasa ke tempat baru hadir ke apa ke, la in syakartum tu apa dia, la in syakartum termasuk ibadah. Kita dapat berkuliah macam ni, kan. Berapa lama kita online ni, kadang-kadang terlupa, dah ingat dah, line pula tak clear, kan. Contohnya. Jadi di situlah masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersemuka semula ni dengan penuh syukur dan juga penuh nikmat tadi. Biar ada zuknya, bukan zuk tu. Zuk tu kan. Zuk ni bahasa Arab maknanya feel.
Ya, biar kita zikir tu, biar kita doa tu, biar ada zoknya. Ya. Itu dia ambil nama tu susah. Bila kita sebut zuk, budak-budak gelak kan tuan-tuan. Itu zuk dia, tak kira lah ya. Asal perkataan zauq, ya. Maknanya ada feel, ada perasaan kat situ. Kalau boleh menangis pun menangislah, ya. Ketika kita berdoa ni tanda kita syukur sebenarnya. Jadi Nabi SAW, selalu saya ulang cerita ni, selepas balik dari Hudaibiyah, Nabi terima surah Al-Fathu, ya. Surah Al-Fathu ataupun kalau sambung jadi suratul Fathi, dia sebut inna fatahna laka fatham mubina. Ayat pertama suratul Fathi ini nak tunjuk bahawa Allah Ta'ala dah buka jalan kemenangan dalam perjuangan Nabi SAW. Tapi ayat kedua suratul Fathi ini sebenarnya merujuk kepada Nabi itu sudah diiktiraf, digazet maksum mutlak. Dosa ataupun kesilapan yang lalu dan akan datang Allah dah ampun dah. Sebab apa? Sebab tuntasnya Nabi SAW mengikut perintah Allah. Walaupun dalam Hudaibiyah tu 1,500 sahabat, seorang aja sokong betul-betul. Yang lain dalam keadaan orang kata apa? Berbelah bagi. Apa ni duk macam gitu kan. Bayangkan pemimpin yang berhadapan dengan 1,500 orang pengikut dia, yang dia bawa punya jauh perjalanan, berada dalam keadaan itu, tapi Nabi bertegas juga, macam-macam mana pun, maknanya aku tetap ikut arahan Allah Ta'ala, terima perjanjian damai Hudaibiyah ni. Dan sepanjang hayat Nabi SAW daripada tahun 6 Hijrah tu sampailah kepada mula dakwah, tak pernah sekali Nabi bantah perintah Allah. Maka sebab itulah disebut liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi ayat itu dalil bahawa Nabi ni maksum mutlak ketika masih hidup lagi. Nabi-nabi lain pun maksum, tetapi mereka tak pernah diberi pengiktirafan itu ketika hayat mereka. Jadi balik dari Hudaibiyah, Nabi ada 4 tahun lagi hayat dia. Apa Nabi buat? Tingkat ibadah, sehingga kan ibadahnya tu pelik sampai orang tak terkejar dan hairan, sebab bengkak kaki kerana terlalu lama berdiri bersolat qiyam. Isteri pun pelik, sahabat-sahabat pun pelik. Maka bila ditanya perlukah lagi beribadah sedemikian rupa setelah turunnya surah Al-Fathu itu, Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi cuba kita ukur syukur kita pada hari ini dengan syukur Nabi SAW tu jauh sangat lagi lah kan. Jadi sampai tahap itu, dengan syukur itulah berubahnya Madinah, dengan syukur itulah dapat diambil Mekah dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah keadaan ini akan kekal di tempat kita dan juga tempat-tempat lain yang dilanda PKP, PKPD pun ada kan, supaya pulih segera insya-Allah. Bukannya pulih segera untuk apa? Sebelum raya lah, sebelum raya. Bukan masalah sebelum raya tu, masalah ni Ramadan ini kan. Raya tu nak juga, tapi raya tu sekejap sangat. Ni Ramadan ini yang berganda-ganda ganjarannya itu. Memang betul tuan-tuan dan puan, feel solat tarawih di rumah ni berbeza dengan di masjid, kan. Kita nak masjid ramai juga, jadi feel tak ada, tambah-tambah kaum lelaki kan, gitu. Baik, jadi insyaAllah, jadi kita pada pagi ni topik baru, Ghazwah Mu'tah. Ya, Ghazwah Mu'tah, muka surat 547. Ghazwah Mu'tah meletus pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Jamadil Awal 8 Hijrah. Pendek kata, pembukaan Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijrah tu, dia menyempurnakan kemuncak kepada perjuangan Nabi SAW yang sebelum-sebelum tu. Jadi sebab itulah adanya peperangan Peperangan Khaybar, menentang Yahudi, settle dulu Yahudi. Mu'tah settle Rom. Kerana Mu'tah ni orang Rom terpukul, sehingga kan orang Rom jadi takut kepada Islam. Jadi sebab itulah bila Nabi ambil Mekah kan, dengan keadaan sudah berada di kemuncak, sudah berada di kesempurnaan pada masa itu. Itu yang sahabat-sahabat dalam Hudaibiyah tu, mereka duk nampak
boleh kita masuk beribadah buat umrah di Mekah. Kira puas hati sangat dah tu. Puas hati sangat dah tu. Kan? Sedangkan Allah nak bagi lagi besar. Tangguh dulu pemergian umrah pada tahun 6 Hijrah. Nak bagi yang lebih besar. Apa dia? Mekah tu sendiri. Umpama kita pada hari ni lah dapat pergi solat di Masjid Al-Aqsa tu, kan? Rasa macam puas hati sangat dah. Tapi sebenarnya target yang utama ialah nak Masjid Al-Aqsa tu, nak bebaskan Baitul Maqdis tu keseluruhannya. Seperti mana Sayyidina Umar bebaskan Baitul Maqdis. Sayyidina Umar mengambil pengajaran daripada Fathu Mekah, itu yang dia buat Fathu Baitul Maqdis, tuan-tuan, ya. Itu dia. Jadi Ghazwah Mu'tah ini pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Mu'tah adalah satu kampung bersempadan dengan Syam, ya. Sekarang bernama Karak. Bukan Karak highway tu kan. Nah, ejaan lebih kurang sama lah. Kalau tuan-tuan pergi sana, dia tulis K-A-R-K, K-A-R-A-K, Karak, kan. Mungkin pembuka Karak tu orang sini lah asalnya, boleh jadi pedagang-pedagang, kan. Karak dekat Pahang tu kan. Okay. Dalam Jordan sekarang ini, ya. Perang ini berpunca daripada pembunuhan ke atas Al-Harith bin Umair Al-Azdi, iaitu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Basra. Sebaik sahaja Nabi balik dari Hudaibiyah, Nabi ambil kesempatan perjanjian Hudaibiyah yang mana 10 tahun gencatan senjata, Nabi tulis surat kepada semua raja-raja, termasuk Raja Basra, ya. Al-Harith inilah sahaja utusan Rasulullah SAW yang dibunuh. Utusan Rasulullah SAW ke Parsi tidak dibunuh tapi dihina. Dia ambil katanya lah, pasu bunga dalam istana tu, dia ambil pasir-pasir daripada pasu bunga tu, dia tabur atas muka kawan tu, atas kepala kawan tu. Lepas tu surat tu dia koyak-koyak depan kawan tu. Itu penghinaan diplomatik, ya. Dia buat macam tu je. Tapi yang Al-Harith bin Umair Al-Azdi ni dibunuh oleh Syurahbil, Raja Basra. Syurahbil ni nama sebenarnya Al-Harith juga sebenarnya. Al-Harith bunuh Al-Harith. Kerana itu marahlah kaum muslimin dan bersiaplah mereka untuk menyerang Syam. Begitu cepat sekali terkumpulnya bala tentera muslimin hingga meningkat bilangannya kepada 3,000 orang pejuang yang bersiap sedia untuk menyerang Mu'tah. Setahun tempoh masa Nabi ambil persiapan untuk pergi ke Mu'tah ni, ya, setahun. Dia kena pada awal tahun 7 Hijrah. Ada sekitar Jamadil Awal tahun 7 Hijrah, dan gerakan untuk menyerang Mu'tah ini sebagai satu pembelaan ke atas maruah diplomatik Islam pada bulan Jamadil Awal tahun 8 Hijrah. Jadi setahun lebih kurang, ya. Dalam ghazwah ini Rasulullah SAW tidak menyertainya. Bahkan inilah satu-satunya peperangan ataupun ekspedisi yang digelar ghazwah walaupun Rasulullah SAW tidak ikutnya. Sebab kalau Rasulullah tak ikut, dia panggil sariyah. Yang ini walaupun Rasulullah tak ikut, dia panggil ghazwah juga, sebab memang peperangan ini besar lah. Seperti yang anda maklum dalam sirah bahawa yang dinamakan ghazwah itu ialah gerakan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Tapi yang ini walaupun tak ikut, dia tetap dinamakan ghazwah. Ulama sirah kebanyakannya menamakan serangan ini sebagai ghazwah kerana memandangkan banyaknya bilangan tentera. Kata Rasulullah SAW kepada bala tenteranya, amir ketua ini ialah Zaid bin Harithah. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Talib menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka hendaklah kamu pilih orang yang kamu suka menjadi ketua kamu. Untuk pengetahuan, inilah peperangan pertama yang Khalid ibn Walid sertai setelah Islam. Yang pertama. Amru ibn As juga yang pertama. Tapi mereka menyertai sebagai private sahaja, sebagai prajurit sahaja. Yang asalnya Jenderal 4 bintang, mungkin juga 5 bintang, tuan-tuan. Ya. Di Mekah, Khalid bin Walid Jenderal 4 bintang. Tapi dalam ghazwah Mu'tah, dia menyertai tentera Islam sebagai private. Bayangkan. Dia tak minta pun jawatan. Jadi Nabi SAW isytihar jika. Nabi bercakap jika ni maksud apa? Maksud apa? Memang jadi.
Memang jadi. Nabi tak main jika-jika tu sekadar kita kan, kalau, jikalau kan. Nabi tak. Bila Nabi sebut jika tu sebenarnya dah hint dah 3 orang panglima ni akan mati syahid. Bayangkan kalau kita ni sebagai tentera, prajurit, prebet, pengikut je ni, ya, yang berada di bawah jeneral-jeneral 3 orang ni, gambaran dah jeneral ni akan syahid. Apa perasaan tentera-tentera biasa pada masa tu? Tak kecup perut? Kecup perut juga kan? Biar betul ni kita pergi ni, 3 jeneral mati tak pernah kedengar ni kan? Tapi itulah cubaan terhadap perang Mu'tah ini bermula daripada langkah pertama, daripada khutbah Nabi lagi. Khutbah Nabi SAW yang nak melepaskan mereka ni pun sudah ada cabaran. Dan cabaran yang berikutnya ialah kalau mati ketiga-tiga jeneral ini, jeneral keempat kamu pilihlah dia siapa. Tuan-tuan tahu kan siapa yang dilantik kemudiannya kan? Khalid bin Walid. Itulah hebatnya jeneral sejati, ya, panglima sejati. Hebatnya itu dia tidak naik kerana resume lama, tak. Dia naik kerana kebolehan dia sendiri. Dia naik di medan perang, tuan-tuan. Inilah Khalid bin Walid. Berapa umur Khalid pada masa tu? Siapa tahu? Berapa umur Khalid pada masa tu? Pada masa perang Mu'tah dan masa dia masuk Islam. Dah dewasa dah. 30. Dia mati 40. Dia mati pada zaman pemerintah Sayyidina Umar, masuk umur dia 40. Mati sakit, dikatil. Itulah Khalid bin Walid. 30 dia memeluk Islam. Maknanya masa dia lawan Nabi SAW dalam perang Uhud tu, yang teruk umat Islam kena tu, cuba tolak tahun 3 Hijrah ni tahun 8, tolak 5, 25 tahun 25 tahun dah jadi jeneral. Bayangkan hebat tak hebat Khalid bin Walid ni, ya. Itu yang ada juga bidalan orang kata tu, orang hebat ni mati awal. Jadi Khalid mati umur 40 lebih sikit dah, 41 gitu je. Inilah Khalid bin Walid, ya. Baik. Rasulullah SAW berpesan kepada tenteranya supaya menyeru orang-orang Mu'tah kepada Islam, tetapi kalau enggan, pohonlah pertolongan daripada Allah dan perangilah mereka. Kata Ibnu Ishaq lagi, Rasulullah SAW bersama para pejuangnya pun mengucapkan selamat jalan kepada pejuang-pejuang muslimin bersama ketua-ketua mereka ketika mereka hendak keluar meninggalkan Madinah. Dalam masa itu menangislah Abdullah bin Rawahah. Mereka pun bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Jawabnya, demi Allah tidak sedikit pun cinta saya kepada dunia, dan tidak juga saya merasa sedih kerana meninggalkan kamu. Yang membuat saya menangis ialah kerana mendengar Rasulullah SAW membaca suatu ayat daripada kitabullah yang menyebut tentang neraka. Sebab nama dia tu disebut jika. Dia tahu dah bahawa dia memang jika ni akan pergi dah, ya. Tapi pergi pun akan berdepan dengan satu ayat yang telah dibaca oleh Rasulullah SAW tentang neraka, yang mana maksudnya, dan tidak ada daripada kalangan kamu melainkan datang kepadanya adalah perkara itu keputusan yang pasti daripada Tuhanmu. Maknanya macam-macam mana pun kita ni akan berhadapan dengan neraka. Ya, macam bila kita akan berhadapan dengan neraka di akhirat nanti, walaupun kita ni ahli syurga, semua ahli syurga sini insya-Allah kan. Amin. Tapi tetap kita akan melihat juga neraka. Dan setiap kali melihat neraka itulah bagi mereka yang ada kesalahan, dan tak apa, siapa yang tak ada kesalahan akan dapat tekanan, rasa takut kan pada masa itu. Takut sebab takut pergi ke sana. Masa titian siratal mustaqim. Masa titian siratal mustaqim. Saya baru terbaca seorang pelakon lama Indonesia, pelakon veteran. Kalau saya sebut nama El-Manik, siapa ingat? Tak ingat kan? Dia Indonesia ni kompleks sikit. El-Manik ni sekarang ni merupakan antara pendakwah di Indonesia lah, pendakwah artis di Indonesia. Dia adalah orang Batak. Orang Batak sebagaimana kita tahulah Kristian kan, kebanyakan Kristian. Tahun 79 dia berlakon filem Sehelai Rambut Dibelah 7. Dia jadi ustaz dalam situ. Dia Kristian, dia masih Kristian.
Dia masih Kristian. Tu jadi dia cerita, saya baca lah pasal Al-Manik sekarang ni umur dalam 70 lah kan. Jadi aktif dia ni, sedang menggerakkan dakwah di Indonesia sekarang lah. Itu saya baca tu. Jadi saya teringat lah Al-Manik ni pernah zaman TV hitam putih kotak kayu dulu kan. Pernah lah saya teringat lah wajah dia tu. Jadi tahun 79 dia berlakon sebagai ustaz dalam filem apa tadi tu lah, Sehelai Rambut Dibelah Tujuh, Siratal Mustaqim lah tu. Jadi dalam filem tu dia kendaki menghafal beberapa ayat Al-Quran. Dia hafal. Dia masih Kristian. Di Malaysia taubat lahum, tak buat lagu tu, betul tak? Dia itu kesannya tu lama kesan dia tu, terfikir, lama-lama dia memeluk Islam tahun 1992. Mana lama, bukan Islam terus lepas tu. Hidayatnya tu tahun 1992. Dan jadi dia berazam sejak daripada masuk Islam tahun 1992 sampai lah ni memang dia menggerakkan dakwah khas di dalam kalangan artis. Dan tidak sedikit artis yang memeluk Islam di tangan dia antaranya. Jadi bayangkan tuan-tuan ya, kekuatan berita Allah Ta'ala tadi tu, walaupun hanya sekadar skrip filem, bayangkan menakutkan, sehingga terfikir memeluk Islam lah dia. Jadi adalah baru ni saya duk baca artikel dia tu, umur dia sekarang 71 ke 72 gitulah. Pak Al-Manik aktif berdakwah, tu tajuk artikel tu. Jadi kita pun pelakon ya, duk ikut balik. Yalah, kita pun tak ingat sangat kan. Jadi itu dia. Di situlah kita akan melihat neraka sebenarnya ya. Sebab jika jatuh daripada Siratal Mustaqim tu, jatuh ke neraka lah, tak sampai ke seberang sana, yang mana seberang sana tu adalah apa ni, syurga ya. Jadi bayangkan, digambarkan titian itu sehelai rambut dibelah tujuh kan. Mata pisau yang tajam ni tebal ke nipis? Nipis kan? Makin nipis makin tajam mata pisau kan. Itulah laluan yang kita akan lalu. Maknanya boleh bayang betapa ngilunya laluan tadi. Ni yang beri idea ni kepada saya ni seorang profesor architecture. Seorang profesor architecture. Dia kata ketakutan Siratal Mustaqim tu pun dah cukup sebenarnya dengan berdasarkan ciri-ciri dia, iaitu sehelai rambut dibelah tujuh gambarannya. Cuba ustaz tengok, dia kata pisau yang tajam, yang tebal matanya atau yang nipis? Makin nipis makin ya tajam, makin cepat putus dan sebagainya kan. Itu dia. Jadi logik lah yang Tuhan beritakan tu, semuanya logik akal, nampak kan. Dan nak meniti ni pula memang dah ngilu sakit. Neraka duk nampak kat bawah tu, kan. Itulah dia. Jadi sebab itu ini yang mendatangkan ketakutan kepada Abdullah bin Rawahah. Sedangkan dia ni tadi dah ada talent syahid. Dah ada talent syahid sebab nama dah disebut dah. Di waktu mereka bertolak, saya tidak tahu, kata dia, bagaimana hendak kembali daripadanya sesudah pergi kepadanya. Maksudnya kalau dah tengok Siratal Mustaqim tadi tu, tengok neraka daripada titian tu, saya tak tahu lepas ke tidak saya ke sebelah sana. Itulah bahasanya. Di waktu mereka bertolak, orang-orang muslimin pun melaung, Allah menemani kamu dan mempertahankan kamu dan memulangkan kamu kepada kami dalam keadaan baik. Ataupun secara mudahnya, innallaha ma'ak, innallaha ma'akum, sesungguhnya Allah bersama-sama kamu ya. Baik, maka jawablah Abdullah bin Rawahah. Tuan-tuan, syair Abdullah bin Rawahah ada dalam Google ya, dalam Wikipedia. Boleh tengok kat situ, dan boleh terjemah pun dalam bahasa Inggeris bagi mereka yang tak berapa nak faham bahasa Arab dan sebagainya ni ada. Jadi ada orang yang memasukkan syair-syair Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah ni rupa-rupanya antara penyair hebat juga dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Antara maksudnya, tetapi aku memohon keampunan daripada Ar-Rahman di samping sebilah pedang yang memancutkan darahku, atau sebatang tombak menusuk dadaku, mengoyak dadaku, mengoyak hati jantungku, supaya orang yang melintasi atas pusaraku berkata, wahai Allah, pejuangmu telah menempah kejayaan, Allah telah menganugerahkan kurniaan kepada pejuangmu telah mendapat hidayat daripadamu. Jadi dia menghibur hatinya yang takut teringat kepada berita neraka tadi dengan sepotong syair ini. Setelah mereka berlepas dari Madinah, pihak musuh pun mendapat tahu ketibaan mereka, dan pihak musuh mengumpulkan tentera
kebetulan Hercules, Raja Rom pada masa itu, dia setiap tahun akan turun ke Baitul Maqdis dan akan singgah di Basrah. Dari Basrah, dia akan berjalan kaki menuju ke Baitul Maqdis yang digelar sebagai pilgrimage. Maknanya apa? Menunaikan haji lah, kaedahnya menunaikan haji. Jadi kebetulan jatuh pada tarikh yang sama. Hirakal pula menghantar bantuan tentera seramai lebih dari 100,000 orang, terdiri daripada orang-orang Rom. Syarhabil sendiri mengumpul 100,000 pejuang daripada kabilah Lukham, Juzam, Al-Qain dan juga Bahra. Ini tentera-tentera tempatan. Yang 100,000 ni memang Arab. Yang bersama Syurahbil ni memang Arab. Mari bersama Hercules, dia tak turun sekadar 4-5 ribu tentera, dia turun 100,000 tentera. Jadi bila dia sampai di Basrah, dia kata apa? Pergi, kamu ikut tentera Syurahbil. Jadi 200,000 tentera. Bayangkan, nak lawan dengan 3,000 sahaja. Memang tak logik akal, kan? Jadi Rasulullah SAW hantar tentera Abdullah bin Rawahah ini, tentera Zaid bin Harisah lah, sebagai panglima pertama, dengan 3,000 lawan 200,000. Situ dah tak logik akal, kan? Kalau nak kira logiknya. Tetapi itulah dia ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, 3,000 tentera untuk menggoncang 100,000. Tapi sekarang dah 2 kali ganda, ya. Berita bilangan musuh seramai 200,000 orang itu juga sampai kepada tentera muslimin. Mereka berhenti di Mu'an selama 2 malam memikirkan apa yang harus dilakukan, dan kata mereka, baik kita tulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadanya tentang bilangan musuh. Tetapi Abdullah bin Rawahah tetap berkeras dan merangsangkan mereka supaya terus berjuang. Katanya, wahai orang-orang muslimin, demi Allah, apa yang ditakutkan? Untuk apa kita keluar ini? Tidakkah dengan tujuan syahid? Kita berperang bukan kerana berdasarkan bilangan ramai dan bukan dengan kekuatan, tetapi kita berperang kerana menegakkan Islam. Dengannya kita mendapat kemuliaan daripada Allah. Ayuh maju ke hadapan, satu dari kejayaan sudah pasti akan tercapai, menang atau syahid. Itu dia, kan? Jadi kalau nak hantar surat kepada Rasulullah, mereka dah berjalan lebih kurang 2 minggu secara detailnya, ya. 2 minggu dah berjalan. So kalau nak hantar surat kepada Rasulullah SAW, oleh kerana tentera berkuda seorang yang hantar surat, katalah 9 hari, 8 hari. Okey, sampai kat sana, mereka pun tahu nak mempersiapkan tentera di Madinah bukannya mudah, sehari 2 boleh terus petik jari je dapat. Tidak, kan? Lepas tu kalau dah dapat, 2 minggu pula nak sampai. Berapa lama nak tunggu? Ini yang antara hujah Abdullah bin Rawahah kepada semua sahabat tentera-tentera yang ada di Mu'an pada masa itu. Maka kemudian bertemulah tentera-tentera muslimin dengan musuhnya berhampiran dengan karak, ya. Berhadapanlah dua pihak yang sedang bertarung, yang akan bertarung, yang tidak seimbang bilangan tentera dan senjatanya. Zaid ibn Harisah mengambil bendera. Pada masa itu panglima pegang bendera berada depan sekali. Sebab itu bendera dengan jeneral, dua-dua itu istilah dalam bahasa Arab dipanggil liwa. Liwa dengan hamzah, ya. Lam, waw, alif, hamzah. Liwa. Jadi liwa ini bendera dalam bahasa Arab, ya. Tapi dalam masa yang sama juga liwa bermaksud general. Tuan-tuan. Sebab memang dia yang pegang bendera. Bayangkan. Dia tidak duduk di barisan tengah ke barisan belakang, tak ada. Dia duduk depan sekali, dia pegang bendera, dia yang bawa ke mana-mana. Pendek kata, kalau orang nak shoot dia, mudahnya shoot bendera, kenalah dia, kan. Jadi Zaid bin Harisah sebagai panglima pertama terus berjuang diikuti dengan para pejuang muslimin, dan beliau gugur syahid dengan mendapat tikaman musuh. Setelah gugurnya Zaid, Ja'far bin Abi Talib mengambil bendera dan memimpin bala tentera muslimin menggantikan Zaid. Dalam pergelutan perang yang hebat itu, Ja'far turun dari kudanya, dibunuhnya kuda supaya tidak terganggu. Sambil bergelut berjuang, Ja'far bermadah, bersyair juga dengan suaranya yang tinggi yang bermaksud, alangkah indahnya syurga. Nah, kita telah hampir kepadanya. Syurga yang serba baik isinya, sejuk nyaman airnya, enak minumannya. Sudah tibalah sudah azab ke atas bangsa Rom. Rom bangsa kafir
yang memeranginya pasti saya ataupun pastilah aku. Ja'far menewaskan beberapa orang musuh hingga akhirnya gugurlah beliau. Di mayatnya kedapatan 50 bekas tikaman semua di sebelah hadapan, bukannya dari belakang, maknanya tikam berdepan. Musuh pun gentleman, Ja'far pun tak takut, bukannya lari. Sebab itulah tikaman tu di hadapan. Tapi Ja'far ni satu kepelikan yang berlaku pada diri dia. Dia pegang bendera, tangan kanan putus tangan kanan. Dia pegang tangan kiri putus. Kemudian dia kepit dengan leher dia. Akhir sekali zab dengan leher-leher putus. Terus Jibril sampaikan berita kematian Ja'far kepada Rasulullah SAW di Madinah. Dan Rasulullah menangis bila Ja'far syahid, ya, menangis. Tapi selepas tu Rasulullah ketawa. Rasulullah tengok menongak ke langit, Rasulullah ketawa. Rasulullah kata apa? Tangan yang putus tu Allah gantikan dengan sayap. Lalu terbang bebaslah Ja'far ke mana sahaja tempat di syurga yang dia ingin pergi. Jadi dapatlah pula gelaran Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang ada sayap yang terbang. Tayyar dalam bahasa Arab sekarang moden ni apa dia? Tayyar, ta ni, ta perahu ni, ta ya alif ra, tayyar. Dia ada hamzah dia. Apa dia? Pilot. Tayyar ni pilot dalam bahasa Arab, ya. Jadi Rasulullah gelar Ja'far setelah dia meninggal, selepas dia syahid, Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang, sebab digantikan dengan dua sayap kepada tangan yang hilang itu. Okey, setelah gugurnya Ja'far, bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau juga bermadah dengan suaranya lantang, maksudnya, oh hatiku, oh diriku, ya. Pada masa itu dia sedang pegang beberapa biji kurma. Gementar tangan dia. Gementar-gementar dia pun lempar je kurma tu. Dia tak jadi makan, ya. Dan dia terus bersyair sambil memacu kudanya. Oh hatiku, oh diriku, engkau harus mara. Sama ada dipaksa atau rela, hidupku yang tenang telah ke belakang. Kenanglah, engkaulah sebenarnya berasal dari setitis mani. Lihat di sana musuh-musuh kafir sedang mara ke arah muslimin, seolah-olah ditarik. Apakah engkau tidak rindukan syurga? Andainya engkau tidak dibunuh, mati juga akhirnya engkau. Itu dia berbisik, bermonolog kepada hati dia. Abdullah juga gugur setelah dengan gigihnya bergelut dengan pihak musuh. Setelah itu dengan persetujuan bala tentera muslimin terhenti. Tentera muslimin terhenti pada masa itu. Tak tahu nak buat apa. Dah 3 jeneral ni mati, terhenti. Masa terhenti itulah mereka pun bermusyawarah. Setelah itu dengan persetujuan bala tentera muslimin, Khalid ibn Walid dilantik menjadi amir, maka diserahlah bendera kepadanya dan Khalid terus menggempur hingga kucar-kacir jadinya musuh. Dalam keadaan kucar-kacir itu, Khalid merebut peluang menyelamatkan bala tentera muslimin dengan membawa mereka kembali ke Madinah. Mula-mula tindakan Khalid, dia suruh tukar. Pasukan kanan mari ke kiri, pasukan kiri mari ke kanan. Maka pasukan depan duduk belakang, pasukan belakang mara ke depan. Jadi tengok macam pergerakan macam kelang kabut masa tu. Jadi tentera-tentera Rom pun tengok tentera bantuan dia orang ke ni? Ada sampai ke ni? Itu idea seorang jeneral. Trik yang mudah je. Dia pun Berlawan sampai kucar-kacir. Dia pun terus arahkan pasukan yang paling dekat dengan padang pasir keluar ke padang pasir. Biar kami terus berlawan. Selepas pasukan pertama keluar, pasukan hak tengah pula keluar ke padang pasir terbuka. Kan? Ini jeneral je boleh fikir lagu ni. Kalau kita tidak jeneral ni, kita takkan fikir. Masuk akal ke? Nak cari kena panah free je ke? Kan? Ataupun nak cari kena tembak free je ke? Dia suruh pergi ke padang pasir terbuka. Itu kisah dia sebenarnya. Dia tak cerita detail lah kat sini, ya. Dia terus ke padang pasir terbuka. Tentera Rom pun buat kejahatan senjata. Stop, dia kata. Jangan hambat tentera muslimin ni. Biar je. Ini jerat. Ini mesti jerat. Sebab apa? Mesti ada pasukan tentera simpanan dia ataupun pasukan bantuan yang tengah tunggu di padang pasir tu. Sengaja dia heret kita ke tengah padang pasir. Nanti bila kita betul-betul tengah padang pasir, dia tembak kita. Maknanya jeneral je boleh fikir dengan pemikiran jeneral sebelah sana, kan? Akhirnya peperangan terhenti begitu. Tak ada kemenangan, tapi kemenangan moral yang cukup besar.
Ya, cuba fikir-fikir sementara kita baca habis ni. Apa yang dimaksud kemenangan moral yang cukup besar kat situ? Ya. Setelah mereka, okey. Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW diberitahu kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah sebelum sampai berita daripada bala tentera muslimin. Ini hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, Zaid mengambil bendera, gugurlah dia. Kemudian diambil oleh Ja'far, dia juga gugur. Kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah, dia turut gugur. Sambil berkata air mata baginda mengalir. Kemudian diambil oleh salah seorang pedang Allah, maka Allah memberi kemenangan kepada mereka. Rasulullah tak cerita siapa yang ambil pedang. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah gelar di Madinah diambil oleh salah seorang pedang Allah. Jadi Saifullahil Maslul. Itu yang gelaran yang menunggu Khalid di Madinah. Bayangkan. Hadis ini seperti yang anda lihat menunjukkan bahawa pada akhirnya Allah telah memberikan kemenangan kepada muslimin. Tidak benar sama sekali seperti kata sesetengah periwayat sirah bahawa dalam peperangan ini bala tentera muslimin telah tewas hingga kucar-kacir dan akhirnya mereka pulang ke Madinah. Mungkin maksud mereka yang berkata begitu ialah kerana pihak muslimin tidak mengejar bala tentera musuh yang terdiri daripada orang-orang Rom dan orang-orang Arab kafir yang tewas itu. Memang tentera musuh muslimin tak kejar, tapi tentera musuh terhenti dan berundur sebab mereka merasakan bahawa di belakang Khalid itu tadi ada bala tentera yang membantu yang cukup besar. Inilah kemenangan moral kat sini, kan? Tapi ada yang lebih teruk pada tu. Yang Rom lagi teruk kena. Apa dia? Bala tentera musuh yang lari untuk mendapatkan perlindungan kerana takut kepada angkatan tentera muslimin. Di waktu itulah tentera muslimin mengambil kesempatan pulang ke Madinah. Dan keadaan mereka ketakutan, kita bye-bye, lari balik, kan. Tidak syak lagi ini adalah satu langkah yang bijak dan licin yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar mengatakan bahawa kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau turut gugur dalam pertempuran itu. Ibnu Hajar ni, siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar adalah pensyarah kepada hadis Bukhari. Jadi sebab itulah kita ambil hadis tadi itu hadis Bukhari. Kemudian tak lengkap jika kita tidak membaca syarah kepada hadis sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Asqalan. Ya. Nama kitabnya Fathul Bari. Tolong ingat semua tu, tuan-tuan, ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahawa akhirnya bala tentera muslimin melantik Khalid ibn Walid menjadi amir, maka musuh pun ditewaskan oleh Allah dan muslimin mendapat kemenangan. Kata Al-Ummad bin Ibnu Katsir, boleh dibuat kesimpulan daripada riwayat-riwayat itu bahawa muslimin sebenarnya mencapai kemenangan melalui Khalid yang mengumpulkan kembali tentera muslimin. Kemudian mereka bermalam, besok paginya Khalid mengubah tindakannya. Tentera yang sebelah kiri disuruh mara ke kanan dan yang kanan disuruh mara ke kiri. Dengan itu pihak musuh menyangka kaum muslimin telah mendapat bantuan dengan kedatangan tentera baru. Kemudian serentak dengan itu diserangnya musuh dan musuh terpaksa berundur. Di sini Khalid tidak mengejar musuh tetapi mengarahkan mereka yang tentera muslimin pulang ke Madinah, dan itulah kemenangan yang besar, ya. Ibnu Katsir yang sama menulis tafsir Ibnu Katsir, dia juga menulis tentang sirah. Dalam tafsir Ibnu Katsir banyak dicatatkan sirah, ya. Tatkala sampai tentera muslimin hampir dengan Madinah, mereka disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut sama menyambut ialah anak-anak kecil, para pejuang dengan berlari-lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil dan dokonglah kanak-kanak ini dan berilah kepada saya anak Ja'far, sebab Nabi kasih sangat kepada Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia. Lalu dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibni Ja'far, didokong dan dibawanya Abdullah. Tetapi orang ramai bersorak mengejek kepada tentera, orang-orang pengecut, kamu lari daripada sabilullah. Baginda mencelah, mereka bukan orang lari tetapi mereka akan menyerang semula insya-Allah. Siapa yang menyorak ni? Siapa yang menyorak ni? Yang menyorak ni ialah kaum munafikun. Abdullah bin
Ubay bin Salul punya geng yang sengaja memburuk-burukkan Khalid ibn Walid, menyebarkan fitnah kepada Khalid ibn Walid, mengatakan sabotaj ni, baru masuk Islam 5-6 bulan jadi panglima tentera, yang sepatut boleh menang dia tak buat menang, dia buat balik tentera ni berundur, memang pengecut. Itulah lebih kurang geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul ni memfitnah Khalid bin Walid. Tapi Nabi SAW terus backup, mengatakan tindakan Khalid itu dia setuju, ya. Dia setuju, mereka akan menyerang semula insya-Allah. Okey, berapa orang tentera muslimin yang mati? Yang mati syahid 3,000 lawan 200,000. Berapa orang? Separuh? Tak sampai. 1/3? Tak sampai. Lagi? 12 orang sahaja. Termasuk 3 panglima, 3 panglima campur 9 tentera biasa. 12 orang saja yang syahid. Apa yang tuan-tuan perempuan nak bayang kat sini? Ini fiqh sirah. Saat itu cerita kan. Fiqh sirah boleh. Apa nak bayang kat sini? Nak bayang sebab doa perlindungan Allah. Perlindungan Allah tidak datang melainkan juga dengan usaha daripada hamba. Maknanya 3,000 tentera muslimin pada masa itu, walaupun tak cukup senjata dan sebagainya berbanding dengan tentera Rom yang 200,000 orang, tapi sebenarnya mereka adalah yang terlatih, yang hebat sebenarnya. Ini hakikat sebenar tentera Madinah. Yang sama ni kita dah ingat macam tentera kampung bawa golok tumpul. Tu tak, mereka ni tentera terlatih sebenarnya, ya. Sehingga mereka hanya syahid 12 orang. Satu lagi, maksud syahid 12 orang nak tunjuknya bahawa mati syahid ni bukan benda mudah. Kan? Apabila 3,000 tentera pergi berjuang lawan 200,000, insya-Allah syahid belaka ni puak kita ni kan. Tak, Allah tak jemput dengan mudah. Khalid ibn Walid tu sendiri yang bercita-cita nak mati di medan perang, nak jadi syahid, akhirnya mati sakit juga. Walhadia tu paling layak mati syahid, tapi Allah tak ambil untuk syahid, Allah bagi level lain untuk dia mati sakit di katilnya sendiri. Dan antara omelan terakhir Khalid bin Walid ialah itulah, aku ni gak hajat nak mati di medan lah, tapi gak nampak gaya macam nak mati di katil ni jugalah. Itu mana cita-cita syahid. Syahid ni benda payah, benda payah nak dapat. Sebab itulah layaknya syahid ini terus masuk syurga tanpa hisab, melainkan ada sangkutan-sangkutan dengan manusia. Contohnya hutang, kan? Contohnya hutang ataupun ambil harta orang. Ada seorang sahabat Nabi masa dalam perang Khaybar, dia telah terambil satu benda dengan niat ambil kat akulah. Ambil tu ambil harta rampasan perang, sepatut pergi kumpul, tiba-tiba kena panas sesat. Mati. Syahid semua pakat-pakat, sahabat pun menjerit, syahid dah dia. Nabi kata belum lagi. Belum lagi. Ada benda yang dia terambil dengan niat untuk ambil ke dia. Dia kalau lihat tu dalam proses mengumpul, tapi niat tu nak ambil ke dia. Pergi ambil barang tu, kumpul, ambil je. Nabi kata sekarang dia syahid. Sekarang dia masuk syurga tanpa hisab. Kan? Itulah hebatnya syahid-syahid ni tadi. Okay? Yang ketiga, yang saya katakan kemenangan moral yang paling besar tadi, itu silap besar Hercules. Hercules mungkin pada masa tu dia rasa bangga sangat bila dengar orang Islam datang nak serang ni. Dia pula on the way nak pergi haji kan, di Baitul Maqdis. On the way nak pergi haji di Baitul Maqdis, maka dia kerah tentera dia join sama, pergi hapuskan. Tapi tak hapus, 12 orang je mati. Tak berbaloi yang dia beri 100,000 tentera. Sepatutnya di segi politiknya Hercules jangan terlibat. Kan? Sepatutnya dia kata apa dekat Syurahbil, ni masalah daerah kamu settle lah sendiri, aku tunggu kat sini. Jadi kalau dapat tak settle, boleh je smash Syurahbil tu. Apa punya raja kan, maknanya Raja Basrah, benda macam tu pun boleh settle 100,000 lawan 3,000. Dia boleh lah smash sebab dia raja besar kan, dia raja besar. Tapi dia nak smash macam mana? Dia pun hantar tentera dia juga. Itu satu perkara, dia terlibat. Jadi perkara itu telah tersebar menjadi buah mulut kepada masyarakat di sekeliling semenanjung Tanah Arab itu bahawa 200,000 tentera Rom tak mampu menjatuhkan 3,000 tentera muslimin. Tak mampu. Maka sebab itulah
tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila Nabi kata mereka akan menyerang semula, ya, mereka ketika mana tentera Mu'tah ini balik dan dikutuk oleh orang-orang munafik ini, Nabi kata mereka akan menyerang semula. Bila serang semula tu? Perang apa? Kan? Perang yang berlaku yang begitu dahsyat, perjalanan 800 km lebih dari Madinah pada masa itu, namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ni tadi sebab tentera-tentera Rom yang tercela maruah mereka nak tuntut bela, nak tuntut balik maruah mereka, hantar tak tahu berapa ribu tentera, ratus ribu tentera, tapi tentera mereka menghadapi demoralized. Kenapa? Sebab mendapat berita tentera muslimin berjalan dari Madinah, berjalan kaki dari Madinah sampai ke Tabuk, jaraknya 800 km, ya. Sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sampai dekat Uhud tu akan ada signboard Tabuk, dia tulis kat situ, tak silap saya 792 ke gitulah kilometer dari situ. Yang maknanya 800 lah semua sekali. Jauh kan. Jadi kalau mereka sampai berbalut kaki kerana kasut pecah, kerana perjalanan jauh musim panas, pijak pasir sampai pecah kasut, akhir balut kaki dengan kain, sepatutnya dari segi material tentera Rom akan kata apa? Nak berjuang, kasut pun buat dengan kain, kan? Tak, bukan begitu jadinya. Mereka kata apa? Kalaulah mereka boleh sampai ke sini dengan begitu hebat perjalanan jauhnya, jiwa mereka kuat, maka kita tak boleh lawan. Kita tak boleh lawan. Apatah lagi memang telah diketahui sejarah zaman berzaman, tak ada tentera yang ikhlas dengan Raja Rom, dengan Raja Parsi ni, tak ada. Semuanya tentera paksaan semata-mata, ya. Kalau tak masuk tentera, habis tanah mereka dirampas lah apa, maka terpaksa masuk. Jadi semua tu masuk dengan kerahan tenaga. Sedangkan tentera muslimin ini mengerah tenaga sendiri nak pergi berjuang. Di situ mereka pun berundur. Jadi 2 kali Rom ni tadi terpukul dengan tentera Islam, 2 kali. Dengan semuanya kerana demoralize. Satu perang Mu'tah, satu lagi perang Tabuk. Dan selepas Rasulullah wafat, berlaku lagi. Kali itu mereka kata dah tak ada Muhammad ni, Nabi mereka dah mati, kata mereka, maka boleh lawan ni. Tapi tak menang juga, ya, tak menang juga mereka, kalah juga. Perang apa? Perang Yarmuk. Siapa ada anak belajar di Yarmuk? Mu'tah pun ada ni, ya. Perang Mu'tah ni siapa ada anak belajar Mu'tah, pergilah melihat tapak-tapak peperangan ni tadi, ya. Perang Yarmuk di Madinah pada era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Madinah pula, di Jordan. Okey, sekarang itu saja untuk pagi ini. Selamat berpuasa, sama-sama kita bersyukur, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.